الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ذكرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma fa'na bima 'allamtana, ya Allah berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan dari bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara pengacara majelis yang berbahagia, pengarah Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azhar, yang dihormati Kepala Pengarah Pusat Islam Profesor Madya, Dr. Ismail Muskari, yang dihormati penolong-penolong pengarah Pusat Islam, barisan para pensyarah, para pegawai kanan, kaki tangan, warga Masjid Teknologi Malaysia, saudara haji, bapak haji, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia lagi berkali ini Allah masih lagi sudi memberi bantuan, subsidi dan menyambung kontrak nyawa kita untuk hidup. Hiduplah sebagai kuli Allah, bukannya sebagai kuli harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan dilema. Karena kita dicipta untuk menjadi hamba kepadanya. Justru lestarikan perhambaan kita dalam semua aspek kehidupan, mudah-mudahan kita sentiasa terbaik. Tuan-tuan hadirin muslimin semua yang dirahmati Allah, lebih dahulu saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa, barakallahu fikum kepada pihak penganjur, khususnya pada pihak pengarah Pusat Islam UTM Skudai, karena sudi menganjurkan simposium dakwah 2013 sekaligus menjemput saya untuk berkongsi maklumat khususnya yang berkait dengan tajuk bahaya Syiah terhadap umat Islam dan segala akidah syariat akhlak dalam perpaduan umat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, inilah tajuk yang kita akan bicarakan sama-sama. Sesi kita, sesi demokrasi terpimpin raja berkelembagaan. Maksudnya bukan saya saja yang mengemukakan maklumat atau informasi yang berkait dengan perbincangan, tapi ingin juga saya kongsikan dengan tuan-tuan bagi memperkayakan lagi maklumat serta menghasilkan dapatan kajian yang boleh kita gunakan sebagai instrumen mengatur tindakan proaktif bagi mengatasi kemelut pemikiran yang melanda umat Islam dewasa kini. Sengaja diletakkan api sebagai simbolik pada skrin kita itu menandakan tajuk ini sedang hangat dan panas dibicarakan. Tuan-tuan
dirahmati Allah, berikut merupakan disari kita pada pagi ini. Kita sebenarnya memiliki objektif yang jelas di sebalik simposium dakwah ini dan tajuk yang diperbincangkan. Yang kedua, kita berjelas dengan definisi Syiah bagi menggambarkan keseluruhan latar belakang Syiah itu sendiri, dan kita juga perlu menelusuri bahaya-bahaya yang dimunculkan oleh gerakan Syiah, khususnya di negara kita. Dan juga perlu melihat beberapa tindakan proaktif yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung gejala ini, dan beberapa cadangan yang dipikirkan sesuai bagi menyelesaikan permasalahan, serta dibuat beberapa kesimpulan sebagai rumusan dari hasil yang dibentangkan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita bicarakan tentang Syiah, maka untuk mengutuk, mengumpat atau memecah belah masyarakat. Baliknya ialah ada untuk memberi pencerahan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dapat dibezakan mana satu akidah yang benar, mana satu akidah yang salah. Justru kita wajib memperjuangkan akidah yang benar, dan wajib pula untuk membantah segala unsur penyelewengan yang ada. Kata dengan elemen ini boleh membantu kita untuk mengatur beberapa tindakan yang berhikmah untuk mengatasi masalah ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam, adanya iman dan ihsan. Inilah intipati kehidupan untuk mengekalkan momentum di atas jalan yang lurus, bagaimana yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga dalam firman Allah yang lain, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan yang lurus, jalan Islam, adanya Islam, iman dan ihsan. Ikutilah jalan yang lurus itu. Jangan kamu ikuti jalan kehidupan yang bermacam-macam, telah kamu tersesat dari jalan Allah. Demikian Allah mewasiatkan kamu untuk berpegang dengan jalan yang lurus itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepadanya. Jalan yang lurus dalam kehidupan menajui pemikiran dan mengatur tindakan serta berintegriti yang tinggi, tiada lain kecuali melalui anutan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Muhaddits Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sadatul Muttaqin di Syariah Al-Ulumuddin mengatakan, wa idza utlika Ahlussunnah wal Jamaah fal murad bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bila disebut istilah takdikal berkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka ia dimaksudkan dengan pimpinan akidah yang diterajui oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ringkasnya, kita memahami akidah Islam melalui konsep pembelajaran dan pengajaran melalui sifat 20. Sebenarnya diitlakkan, dipergunakan lafaz sifat 20 itu bukan hanya berfokus pada sifat, tetapi dalam metode pembelajaran dan pengajaran ini kita didedahkan dengan 4 dimensi utama pembelajaran, yaitu soal ilahiyah, soal ketuhanan Allah. Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ada sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Awaludin ma'rifatullah atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dari ini. Dan kita juga didedahkan dengan segmen pembelajaran berkait dengan nubuat. Kita wajib mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, dan kemudiannya harus mengenal sifat kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Sifat yang wajib harus mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang lain. Dan kemudiannya kita wajib mempelajari tentang sam'iyat, benda yang lain yang tak mampu ditangkap dengan panca indera yang biasa, tetapi wujudan jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, yang mutawatir, yang sampai kepada kita, seperti dosa, pahala, syurga, neraka, timbangan, amalan, suratan, amalan, azab di neraka, nikmat di syurga dan lain-lain. Alhamdulillah, segmen yang keempat melengkapi tuntutan pembelajaran dan pengajaran tauhid ialah berkait dengan aliran pemikiran Islam. Justru apa yang kita nak bicarakan pada pagi ini berkait dengan segmen pemikiran Islam. Kerana dalam Islam ada berbagai fahaman, tafsiran, gerakan, macam-macam. Sama ada di zaman klasik maupun zaman moden. Maka kewajipan kita untuk mengenali latar belakang dimensi pemikiran berkenaan. Khususnya kita mengatur langkah bagi memperkukuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membantah semua unsur penyelewengan
yang berkaitan dengannya. Jadi inilah tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah mewakili 2/3 umat Islam dan para ulama daripada dulu sampai sekarang. Rentak dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin wa idza ra'aytumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil 'azam, rawahu Tirmidzi. Aku tidak bersatu di atas platform kesesatan, dan apabila kamu melihat banyaknya perselisihan pandangan di kalangan ulama, adalah kamu berpegang kepada suara majoriti ulama. Berdasarkan hadis ini jelas membuktikan pada kita bahawa kebenaran itu sentiasa menjadi milik kita bila kita berpaut kepada Quran, Sunnah, ijma' dan pimpinan para ulama muktabar. Dan Asy'ariyah merupakan pelopor di kalangan ulama berkaitan dengan akidah dan pemikiran Islam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Namun begitu, bila kita menelusuri negeri-negeri di Malaysia, terdapati satu-satunya negeri yang menjelaskan kredibiliti Ahlussunnah wal Jamaah secara terperinci ialah Johor Darul Takzim, JDT. Untuk itu tahniah kepada JDT, walaupun tak pernah menang Piala Malaysia, Liga Super atau Piala FA, tetapi JDT tampil dengan penampilan lebih berwibawa kerana telah mewartakan dalam portal resmi Kerajaan Negeri Johor, juga disiarkan oleh di Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dengan status pewartaan diwartakan 16 Februari 2012, nombor rujukan JDT 56 nombor 4 Anak Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 menjelaskan bahawa adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor hendaklah mengikut undang-undang dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi akidah berpandukan pada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari sudut syariah berpandukan pada mazhab Syafi'i. Bagaimanapun tiga mazhab muktabar iaitu Hanafi, Maliki dan Hambali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Dari segi akhlak, hendaklah berpegang kepada akhlak Islamiyah. Inilah pemerincian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tepat dan benar sebagaimana acuan para ulama muktabar, alhamdulillah. Dan saya kira negeri-negeri lain kurang jelas wording kefatwaan mereka. Jadi sekali lagi tahniah untuk JDT. Samping itu tahniah juga saya ucapkan kerana JDT berjaya mengikat dua pemain import Argentina, iaitu Luciano Figueroa dan juga Pablo Aimar, yang merupakan pemain import bertaraf dunia berkualiti tinggi, tetapi anda terpaksa membayar dengan harga yang mahal kalau tidak dapat menjuarai salah satu daripada tiga piala yang dipertandingkan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita lihat istilah Ahlussunnah wal Jamaah jadi popular. Bila mana disebut oleh barisan pemimpin kita dalam satu persidangan parti baru ini, semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pemerinciannya, kalau tidak mengikut model ini, kelak tersasar daripada model yang diperincikan oleh para ahli ulama. Dan dari sudut antarabangsa saya melihat Brunei dan juga Maghribi dalam perlembagaan mereka telah memaktubkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Untuk Brunei mazhab Syafi'i dan berpegang dengan akhlak Islam. Manakala untuk Maghribi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dan Fiqh mazhab Maliki dan meraihkan mazhab muktabar yang lain dan berpegang dengan akhlak Islamiyah, alhamdulillah. Jadi saya kira apa yang dicadangkan baik di peringkat parti politik maupun di peringkat perlembagaan baru-baru ini mudah-mudahan menepati gawaian ta'rifan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipelopori oleh para alim ulama kita yang utama. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, walaupun kita rasa teruja dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang digunakan dalam negara kita sebagai wacana halus perdana, kita perlu sedar bahawa umat Islam sentiasa menghadapi ancaman pemikiran yang boleh merosakkan fahaman, pegangan dan jati diri umat Islam. Antara ancaman pemikiran kontemporer yang melanda umat Islam dunia, khususnya di Malaysia, ialah menghadapi ancaman pemikiran Syiah yang kita akan bicarakan pada pagi ini.
Yang keduanya, kita juga menghadapi ancaman pemikiran Salafi Wahabi. Antara doktrin pemahaman Salafi Wahabi ialah menganggap Allah itu memiliki anggota badan, tapi anggota badan Allah tak sama dengan makhluk. Ini ditafsirkan oleh ulama sebagai berfaham tajsim, walaupun tidak tafsir secara keseluruhan, tetapi tafsir tajsim yang bersifat juz'i. Dan juga faham Wahabi ini juga mempelopori faham tashbih. Mereka mendakwa bahawa Allah juga berada di luar alam, dalam alam, di atas, ke bawah, duduk dan aras, meletakkan telapak kakinya di atas kursi ketika menafsirkan wasi'ah kursi samawati wal ardh. Dan mereka juga cuba menandasi aliran mazhab yang muktabar dengan mengambil kira kita tidak perlu lagi merujuk kepada mazhab muktabar, sebab mazhab muktabar diasaskan oleh ulama tertentu, sedangkan kita dituntut oleh Al-Quran dan Hadis untuk berpegang terus kepada Al-Quran dan Hadis dalam mengekspresi hukum daripada sumber itu. Dan apa yang menjadi kenampakan dalam masyarakat ialah pahaman Wahabi ini ia membidak sesat umat Islam dengan masalah ranting agama. Tahlil dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, talqin dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, baca Yasin malam Jumaat pun dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, bunuh tiap-tiap hari pergi subuh pun dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, bersalam-salaman, berzikir, jahar, cara beramai-ramai pun dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, baca doa awal tahun pun, akhir tahun pun sebenarnya dengan datanya tahun baru Muharram dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, macam-macam lagi. Nah, ini elemen pemikiran Wahabi juga ada dalam masyarakat dunia dan masyarakat dalam negara kita. Dan saya sebenarnya telah menulis 45 buah buku berkait dengan paham Wahabi, dan tesis PhD saya juga berkait dengan doktrin Salafiyah Wahabiyah dan reaksi umat Islam di Malaysia. InsyaAllah akan diselesaikan insyaAllah. Dan dia juga menghadapi pemikiran Arkam, di rebranding sebelum menjadi Rufaqah, dan di rebranding lagi menjadi GISB, G untuk Global, I untuk Ikhwan, S untuk Islam, B untuk Berhad, Global Ikhwan Islam Berhad. Kelihatan 3 minggu lepas Mujaah telah melakukan taubat nasuha di Hotel Comfort InsyaAllah baru ini. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Mujaah ini, modus operandinya sama dengan Asy'ari. Jangan lupa bahawanya suatu ketika dahulu Asy'ari juga telah menyatakan taubat secara terbuka di hadapan Majlis Fatwa, tetapi lepas itu walaupun menjalani tahanan ISA dan Akta Kedah Mutahat di Labuan, beliau masih lagi aktif menjalankan operasi Arkam dan tak berubah hinggalah kepada beliau kembali ke rahmat Allah. Harus ada perasaan curiga antara kita, karena ia melibatkan soal pemikiran dan aktiviti penyebaran serta perkadian. Lain itu, kita juga menghadapi ancaman pemikiran Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir berpandangan bahawa demokrasi kafir, perlembagaan kafir, undang-undang kafir, parlimen pun kafir, kerjasama dengan kafir pun kafir. Tidak ada cara lain untuk menguruskan negara ini sebagai sebuah negara Islam kecuali dengan mempraktikkan sistem khalifah. Dan sistem khalifah itu hanya dalam kotak pemikiran dan tafsiran Hizbut Tahrir saja. Nah, ini kita lihat walaupun dilarang oleh pihak Jabatan Agama, pahaman Hizbut Tahrir ini dia menyebarkan pemikiran mereka dengan website, demonstrasi di masjid-masjid, serta diedarkan risalah Sawdun Naqbah bagi melestarikan pahaman mereka di kalangan masyarakat. Dan saya kira 4-5 tahun lagi Hizbut Tahrir ini akan meletup dan JDN siap-siaga untuk mengatasinya. Dan juga menghadapi ancaman liberalisme dan pluralisme agama nanti akan disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Karim Muhammad, sahabat saya daripada Presiden Muafakat Sejahtera Rakyat Malaysia, dan tuan-tuan akan telusuri satu-satu itu. Dan sekarang ini pun secara berkala terbitan saya di Metro setiap hari Isnin saya menulis tentang bahaya pemikiran liberalisme dan pluralisme. Tuan-tuan boleh mengikuti perbincangan melalui segmen itu. Dan kita juga menghadapi ancaman berbagai ajaran dan faham yang sesat seperti Ayah Fin, Ayah Kahlah, Radiani, Bahari, Arum, Bila, Tempat Lindu, Zikir Lagu Lutu, ajaran Tok Karang, begitu juga NII dengan Islam dan Sunnah, Pemuda, Kafi, Nordin Putih, Radiani, Bahari, dan rakan-rakan yang satunya. Kenapa kita sibuk-sibuk bicarakan jenama pemikiran dan gerakan ini? Kerana ia boleh merosakkan fahaman, pegangan dan kredibiliti umat Islam. Hari ini fokus kita adalah kepada Syiah. Kita perlu jelas dengan definisi Syiah. Siapa Syiah? Syiah berdiri dari sudut bahasa dan istilah.
Minta maaf tuan-tuan, saya akan cepat sikit kerana dipatiri masa begitu terhad dan saya lebih suka untuk berinteraksi dengan tuan-tuan pada akhir sesi ini. Justru saya kira tuan-tuan boleh memahami apa yang saya sampaikan dan boleh mengekspresi diri bersama saya sebagaimana tuan-tuan ekspresi diri bersama kami. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Syiah dari seluruh bangsa bermaksud kuat, mengikut, menyokong atau mendukung. Manakala dari sudut Islam, kita katakan Syiah adalah kumpulan manusia yang genetik berasenali dalam wajah dan keturunan. Syiah adalah kumpulan manusia yang genetik berasenali dalam wajah dan keturunan. Dengan genetik inilah direka cipta fahaman, pemikiran, ideologi yang secocok dengan hawa nafsu mereka, dan dari platform fanatisme inilah wujudnya kecintaan yang melampau kepada Sayyidina Ali dan keturunannya dan kebencian yang melampau kepada jumlah besar sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita menelusuri pentas akademik seperti kitab Farqul Bainal Firaq, Mila wan Nihal, Fasl fi Mila wan Nihal yang dikarang oleh para alim ulama kita, jelas di sana didapati bahawa Syiah ini adalah satu aliran yang besar yang berpecah kepada 22 wak yang besar. Dan walaupun mereka bersepakat dalam sesuatu unsur atau pemikiran, tetapi mereka juga banyak berkhilaf, banyak bertentangan pandangan dalam beberapa segmen yang lain, sehingga saling sesat menyesatkan dan mengkafirkan antara satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Dalam 22 aliran pemikiran Syiah yang besar itu terdapati hanya terdapat 3 kumpulan Syiah yang dominan mewarnai pasaran pemikiran dunia. Antaranya ialah Syiah Imam 12, juga dikenali dengan Imamiyah, dan di Malaysia mereka mendefinisikan rumpun mereka sebagai Syiah Ja'fariyah. Syiah ini ada negara, ada kuasa politik pemerintahan, ada pemimpin, dan diikuti oleh berjuta-juta umat Islam yang berfaham Syiah Imam 12. Kalau kita menelusuri side of book, di sana disebutkan Iran lebih 95% berfaham Syiah Imamiyah. Begitu juga dengan Iraq, begitu juga dengan Azerbaijan. Di Bahrain ada dalam lingkungan 60% berfaham Syiah Imamiyah. Di Arab Saudi dalam lingkungan 25 hingga 30%. Manakala di negara kita di Malaysia, rumpun mereka tak sampai pun dalam kiraan 10%. Manakala kelompok Syiah yang kedua ialah Syiah Zaidiyah. Dikatakan 70 hingga 75% umat Islam di Yemen berfaham Syiah Zaidiyah. Dari posisi asalnya memang mereka tampil dengan pemikiran dan wajah Zaidiyah, tetapi lantaran transformasi pemikiran yang dilakukan oleh Syiah Imamiyah dengan kuasa politik yang dipegangi mereka, Syiah Zaidiyah sekarang ini seakan-akan tampil dengan wajah Syiah Imamiyah. Dan satu lagi kategori Syiah ialah Syiah Ismailiyah. Banyakkan rumpun Syiah Ismailiyah ini datang daripada India dan Pakistan. Ada 2 kelompok yang dikenali dalam negara kita, ada Syiah Ismailiyah Agha Khan yang kebanyakan mereka datang daripada Pakistan, dan satu lagi kelompok ialah Syiah Ismailiyah Tayyiburah. Kebanyakan mereka datang daripada India. Dan ketiga-tiga kelompok ini ada di negara kita. Syiah Zaidiyah boleh kita kenali daripada mereka yang datang daripada Yemen, datang ke negara kita dengan urusan diplomatik, juga urusan perniagaan. Mereka membuka restoran-restoran Yemen, menjalankan aktiviti perniagaan. Dan begitu juga dengan Syiah Ismailiyah, kebanyakannya daripada India dan Pakistan. Syiah mama-mama, tak semua mama jadi Syiah. Ada mama Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga mama Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada juga mama yang terlibat dengan paham Syiah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, sedikit sorotan sejarah tentang kemasukan Syiah di Malaysia. Mulai dikesan pada tahun 1960 masih jalan berdagang ke Lumpur. Mereka menjalankan aktiviti perniagaan, jual kain sudu, jual scarf, jual buku, libat dengan aktiviti money changer dan lain-lain. Kemudian bila mana lokasi itu dibangunkan dengan pusat pentadbiran dan pejabat, maka mereka berpindah kepada mana-mana besar seluruh negara. Justru pada hari ini bila kita menjelajah daripada utara, selatan, timur dan barat termasuk Sabah Sarawak, dapati bahawa sejak
saja setiap negeri mempunyai premis atau pusat aktiviti Syiah. Dan kini kalau nak ditanyakan kepada saya berapa ramai pengikut Syiah di Malaysia, campur Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, begitu juga dengan Imamiyah, Syiah Melayu, Syiah Jawa, Syiah Bugis, Syiah Aceh, Syiah Indonesia, dan Syiah luar negara Iran, Iraq, Lebanon, dan juga Yemen dianggarkan dalam lingkungan 200,000 hingga 300,000 orang. Angka ini saya ambil daripada memorandum Majlis Syura Syiah Malaysia yang dihantar kepada Maulana Imam Mulia Sri Paduka Baginda Yang Bertuah Agung pada bulan Jun 2011. Nanti kita akan lihat memorandum berkenaan. Dan ada setengah pihak yang mendakwa bahawa pengikut Syiah di Malaysia di 1,500 orang itu angka yang tidak tepat. Fail di KDN yang mana kita telah buka fail Ops Imam untuk menangkap 20 orang pengikut Syiah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960. Ketika itu kita telah menangkap 20 orang pemimpin utama Syiah di Malaysia menggunakan ISA, dan direkodkan daripada kenyataan pemimpin ini bahawa mereka menganggarkan bilangan pengikut Syiah adalah 1,500 orang pada tahun 1996. Jadi kenyataan pengikut Syiah 1,500 orang itu berdasarkan pada rekod KDN 1996, dan sekarang ini telah berubah angkanya di tahun 2013. Dan aliran terbesar Syiah ialah Syiah Imam 12 ataupun Imamiyah, juga dikenali sebagai Ja'fariyah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berikut merupakan pengecahan pengikut Syiah di Malaysia yang terdiri kalangan ahli politik, ahli perniagaan, ahli akademik, pelajar dan juga orang awam. Syiah Imamiyah mendominasi 70% pasaran pemikiran Syiah di Malaysia, diikuti dengan Ismailiyah 20%, Zaidiyah 15%, dan lain-lain Syiah. Ada Syiah Alawiyah, ada Syiah Batiniyah, juga ada golongan Syiah yang dipertikai kesyiaan mereka, iaitu satu komuniti wujud di Felda Kemendu Jasim Melaka. Mereka mengaku mereka Syiah, tetapi kesyiaan mereka tidak diperakui oleh kumpulan Syiah yang lain. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berikut merupakan modus operandi penyebaran atau kegiatan aktiviti Syiah di negara kita. Apa Syiah tersebar melalui hubungan antarabangsa? Kerana antara kementerian dengan kementerian G2G ada hubungan diplomatik tertentu. Kita melihat Kementerian Pelacuran ada MOU dengan Kementerian Pelacuran Iran, begitu juga dengan Kementerian Pendidikan ada MOU dengan Kementerian Pendidikan Iran. Jadi bila ada hubungan antarabangsa, melakunya kemasukan warga asing, mereka datang berinteraksi, berurus niaga, bergaul, sedikit sebanyak penyebaran itu berlaku. Dan yang kedua adalah peranan kedutaan. Minta maaf bila kita bercakap tentang Syiah, kedutaan Iran turut berperanan dalam penyebaran Syiah dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, Syiah tersebar melalui perniagaan, jual madu, jual kekacang, jual perabot, jual kapek. Dan orang kita yang menjadi pengimpor atau pengedar, dan mereka datang di sini untuk menguruskan perniagaan, dan juga melalui perkahwinan mereka berkahwin dengan warga tempatan, berkembang biak, kemudiannya mengikuti pelajaran berdasarkan kepada versi Iran dan menyebabkan berlakunya penyebaran. Begitu juga di politik. Syiah juga tersebar melalui politik. Minta maaf saya cakap, bila mana kita buat kajian lapangan, solusi dan juga temu-temu yang dilakukan, jelas bahawasanya ahli-ahli politik kita terlibat dengan penyebaran Syiah. Sama ada UMNO, PAS maupun PKR, kecuali NCA, DMB dan juga MSC yang tak terlibat. Selain itu, ajaran Syiah juga tersebar melalui pendidikan. Sudah ada tarikat prasekolah yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan Syiah. Begitu juga dengan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama. Sudah lama diresapi dengan faham Syiah dalam keadaan kita tidak menyadari. Dan mereka ini bila mengikuti lepasan di peringkat menengah ataupun tahfiz jemaah di negara ini, mereka dihantar ke Universiti Penjatian Hukum di Iraq dan di beberapa kawasan lain untuk mendalami fahaman Syiah. Dan bila mereka balik ke Malaysia, mereka diberi sokongan dan bantuan untuk kegiatan penyebaran Syiah dalam negara kita.
Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, menurut Sanjaya Syarikat Malaysia, terdapat lebih 250 syarikat perniagaan yang berdaftar di Malaysia memiliki warga Iran. Namun 150 syarikat didapati aktif menjalankan aktiviti perniagaan dan segelintir darinya menyumbang dana untuk kegiatan aktiviti penyebaran Syiah. Antaranya seperti berikut. Syarikat pertama, syarikat kedua, syarikat ketiga, syarikat keempat operasionalnya di Golonggong. Manakala syarikat yang kelima beroperasi di Jitra Kedah, dan syarikat yang keenam beroperasi di Pepin Perak, dan syarikat yang ketujuh beroperasi di Batu Cave, Gombak Selalu, dan syarikat yang ketujuh itu mempunyai kaitan dengan syarikat yang kedua, Black Flag, Sdn Bhd. Bila melihat syarikat, kita juga perlu melihat produk. Bagaimana Ustaz Zami mengkaitkan syarikat ini dengan aktiviti Syiah? Ada dua justifikasi yang hukum. Yang pertamanya, syarikat Gesundheit Malaysia Laboratories Sdn Bhd ini beralamat dengan menggunakan alamat nombor 10 hingga 12 Jalan Pak Sopasi di Semrawati, Golonggong. Alamat ini merupakan alamat yang sama digunakan dalam memorandum Majlis Syura Syiah Malaysia yang dihantar secara resmi kepada Seri Paduka Baginda Yang Ketua Agung di zaman Tuan Mizan Zainal Abidin melalui Yang Mahkamah Perdana Menteri. Jadi alamat yang sama yang digunakan jelas membuktikan bahawa syarikat ini mempunyai kaitan yang kukuh dengan Syiah. Yang kedua, lembaga pengarah kepada syarikat ini dapati merupakan individu yang telah membuat surat akad sumpah kepada Profesor Jaya Sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya sekian-sekian bulan bin sikulan alamat sekian-sekian dengan ini mengakui bahawa saya umat Islam di Malaysia berfaham Syiah Ja'fariyah. Berdasarkan akuan sumpah itu, didapati ada 139 penama yang telah membuat surat akuan sumpah melalui usaha sumpah, dan dokumen itu dihantar kepada JAKIM dan juga KDN bahawa mereka benar-benar berfaham Syiah. Tengok syarikat, tengok produk. Ini di antara produk yang diterbitkan atau diedarkan oleh syarikat sekarang. Dah beli, dah minum, dah jual, dah edar, sekarang kita tinggalkan. Tak jangan kompromi dengan sebarang unsur kesesatan atau penyelewengan. Manakala Majlis Fatwa yang bersidang pada 5 Mei 1996 memutuskan bahawa Syiah menyeleweng dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, jadi apa sahaja berkaitan hendaklah dilepaskan. Kita belum membebaskan diri pada unsur berkenaan. Dan Nabi SAW bersabda dengan riwayat Nu'man bin Bashir, Al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Wa man ittaqa fi syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Yang halal itu adalah jelas, yang haram itu adalah jelas. Antara yang halal dan haram itu terdapat perkara yang mendatangkan kesemaran antara keduanya. Maka sesiapa yang menjaga perkara yang syubhat, sesungguhnya dia telah menjaga maruah diri dan maruah agamanya. Dan barang sesiapa yang terlibat dengan aktiviti syubhat, sifat diri dia terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dan dalam hadis yang lain, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang melakukan kamu, sebaliknya lakukan perkara yang meyakinkan kamu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Syiah pada bila ini dengan strategi berdakwah sambil berniaga atau berniaga sambil berdakwah. Sebab cakap doktor lah, cakap ustaz tak ada orang. Cakap doktor lah, cakap dalam masa 2-3 minit RM7, RM1. Ustaz cakap 2 jam pun hiburan. Betul. Kalau cakap sejam pun dekat surau kat masjid pun RM1, RM1.5 tu. Doktor cakap 7-8 minit, ni demam ni ubat ni temperature ni 7-8 minit, RM1. Cakap doktor lah tu. Dan strategi ini digunakan oleh orang Syiah. Buka klinik, itulah medan atau medium dakwah untuk mereka. Mendakwah sambil berniaga, niaga sambil berdakwah. Patut nasihat-nasihat, patut ambil nombor telefon, patut SMS, patut WhatsApp, patut buat kelas, masuk. Syiah dalam keadaan kita tidak menyadari. Bagaimana Ustaz Zami kaitkan klinik ini dengan Syiah? Jawapannya mudah. Salah seorang doktor yang ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Perak, seorang doktor wanita, Dr. Wabati, ditangkap di Jabatan Agama Islam Perak kerana menyebarkan Syiah dan memiliki dokumen berkaitan dengan Syiah, pun dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah Taiping, tidak mengaku salah, diikat jamin dengan 3,000 dan kes masih lagi dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Taiping Perak. Dan saya sendiri hadir ke mahkamah berkenaan untuk melihat
apakah wujudnya pengakuan di sebalik pendakwaan berkenaan. Yang kedua, doktor berkenaan merupakan salah seorang daripada 139 individu yang telah membuat surat akam sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi saya umat Islam di Malaysia berfaham Syiah Ja'fariyah. Jadi jelas klinik ini mempunyai kaitan dengan Syiah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berikut merupakan taburan pelajar Iran yang sempat saya selidik di APTA dan juga college di negara kita. Di UIM lebih 4,000 warga Iran belajar di sana. Di UPM lebih 3,000 pelajar Iran belajar di UPM 11. Dan di UM lebih 200 orang. Di UKM lebih 60 orang. Di Kuala Sugi lebih 200 orang. Di UITM tidak ada pelajar Iran yang belajar di peringkat ijazah pertama, tetapi terdapat 3 orang masyarakat yang mengajar di Fakulti Sains di Syarah. Dan di UTM, kalau angka ini salah, betulkan saya, 1,700 orang lebih kurang. Setuju? Setuju? Hello? Ada lebih kurang 1,700 orang? Ada? Hah? Lebih lebih kurang. Itu lebih dan kurang. Lebih kurang. Tapi bila saya menyusuri jumlah orang pelajar Iran itu di immigration, jadi difahamkan dari pegawai kanan immigration mengatakan lebih 17,000 warga Iran datang ke Malaysia mendaftarkan diri sebagai pelajar. Tak kisah datanglah belajar, datanglah melabur, datanglah berniaga. Tak ada masalah, Allah wasallam. Tapi jangan cuba menyebarkan ajaran Syiah, kerana kita mempunyai undang-undang dalam sebuah negara yang berdaulat. Satu undang-undang sivil, satu undang-undang agama yang perlu difahami dan ditaati sebagai salah satu rukun negara. Mari kita telusuri bahaya Syiah. Ada cerita apa disebut Syiah? Isu Syiah, isu politik ya, isu sementara aja, isu hingusan ya, apa tidak? Begitu. Syiah bukan Islam juga. Ini kakak apa ilmu, apa fakta. Isu Syiah ini bukan isu hingusan. Isu yang tersurat dalam sejarah peradaban Islam. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, melintasi zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ya, sampai zaman kita. Tak tengok sejarah tak? Justru ahli politik kita cakap sembrono Dia katakan, orang yang katakan isu Syiah di sementara hingusan kepartian, itu sembrono cakap, bukan cakap dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Tak usah buat pendirian, sebab kesimpulan. Kalau kita tidak ada ilmu yang berkaitan dengannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Syiah ini satu fahaman atau gerakan yang berbahaya pada umat Islam. Bahaya ini adalah dia sudut akidah, dia sudut syariat, dia sudut perpaduan umat, dan juga bahaya terhadap keselamatan negara. Kita telusuri satu-satu. Bahaya terhadap akidah. Rukun Islam, rukun iman kita beza dengan Syiah. Tengok rukun iman kita 6 perkara. Qala Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Beriman pada Allah itu ialah iman itu ialah beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman itu dalam tradisi Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi Syiah ada 5 rukun iman: tauhid, kenabian, imamah, keadilan, kiamat. Berbeza dengan kita. Okey. Juga kita harus melihat perbezaan dari sudut rukun Islam. Rukun Islam Syiah, apa perkara solat, puasa, zakat, wilayah. Wilayah ini bukan wilayah Persekutuan Putrajaya. Bukan. Wilayah ini wilayatul faqih. Yakni daerah kekuasaan yang dimiliki oleh imam Syiah. Tak kiralah imam 3, imam 5, imam 7, imam 12. Mereka ini memiliki portfolio atau daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan itu yang dikatakan sebagai wilayatul faqih. Dan orang yang berfaham Syiah wajib mentaati imam Syiah. Berbanding dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, rukun Islam kita 5 perkara. Ucap 2 kalimah syahadah. Mereka salat fardu 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, membayar zakat bila cukup haul dan nisabnya, dan mengerjakan haji. Hujjah ila liman istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji kepada Allah bagi mereka yang mampu. Jadi dari sudut rukun iman dan Islam pun berbeza. Dan ini memberi
kesan kepada akidah yang dianggap. Keterangan ini boleh kita telusuri melalui kitab Al-Kafi fil Usul li Muhammad Yaqub al-Kulaini dalam kitabnya jilid yang kedua halaman 634. Akidah syirik salah satu daripada elemen akidah syirik. Ini kenyataan dalam kitab Usul Al-Kafi al-Kulaini juga. Dalam halaman 259 katakan begini. Dikatakan apa? Dunia dan akhiratlah milik imam. Dia meletakkannya mengikut yang apa yang dia kendaki dan memberikannya kepada sesiapa mengikut apa yang dia kendaki. Imam yang memiliki dunia akhirat, imam yang memiliki langit dan bumi. Dan kalau kita baca lillahi mulku samawati wal ardh. Ataupun tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun lahu maqalidus samawati wal ardh. Ayat-ayat ini jelas membuktikan bahwasanya dunia akhirat milik Allah, bukannya milik imam. Tidak ada nas yang menjustifikasikan bahawa dunia akhirat milik imam. Allahu Akbar. Yang ketiga, ancaman terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga ialah berkait dengan akidah al-bada'. Al-bada' ialah muncul sesuatu atau zahir sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Yang menjustifikasikan Allah tak tahu benda yang kecil, benda yang halus, benda yang makro. Allah tidak tahu. Kecuali setelah zahir benda itu bahawa Allah mengetahui. Contohnya apa yang ada dalam poket baju saya ini Allah tak tahu. Tetapi bila objek ini dikeluarkan rupa-rupanya kunci kereta, barulah Allah tahu. Sedangkan pengetahuan itu tertakluk kepada kudrat, ilmu iradah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Ini berbeza antara akidah Syiah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan banyak riwayat. Al-Bada' ini banyak dalam kitab Al-Istibsar ada, dalam kitab Al-Kafi fil Usul ada, Ar-Rawdatu minal Kafi pun ada, dalam kitab Syarh Balayatul Fakih pun ada disebut Al-Bada', satu bab yang khusus. Dibawa dari Quran, dari riwayat-riwayat daripada Imam Syiah, bla 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 bla, panjang lebar. Sama aja ulasan dan tafsirannya. Al-Bada' ni muncul sesuatu sebelumnya tersembunyi. Mereka menyifatkan Allah bersifat dengan Al-Bada'. Antara riwayat yang dibawa dalam kitab mereka ialah dari Zurarah bin Ayyub berkata, "Ma'abadallahu bi syai'in misal al-bada'." Tidak ada sesuatu yang lebih agung, yang lebih diagungkan oleh Allah seperti Al-Bada'. Mereka menganggap Allah bersifat dengan Al-Bada'. Dia kata tidak. Al-Bada' itu mustahil nak disifatkan bagi Allah. Baliknya Allah bersifat dengan sifat-sifat yang jamal, yang kamal, yang jalan. Alhamdulillah. Kita juga perlu melihat kepada ucapan syahadah Syiah yang berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita melafazkan ucapan dua kalimat syahadah bagi melestarikan keislaman kita yang sebenar dan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baliknya Syiah menganjurkan ucapan syahadah dengan 4 kalimat syahadah, iaitu la ilaha illallah pertama, yang kedua Muhammad Rasulullah, yang ketiga wa Ali waliyullah, yang keempat wa Khamenei hujjatullah. Ini merupakan lafaz syahadah yang di-establish oleh kerajaan Iran dan dipraktik sampai sekarang. Berdasarkan kepada pengucapan syahadah ini, Syiah mendakwa bahawasanya ucapan syahadah mereka lebih sophisticated berbanding kita, dan menganggap kita yang melafazkan 2 kalimat syahadah itu tak cukup sempurna akidah kita. Justru mereka merasakan bahawa akidah kita ini akidah yang tidak cukup sempurna, bahkan dianggap sebagai najis kerana berbeza dengan lafaz syahadah yang begitu sempurna pada pendirian mereka. Ini kitab yang dikarang oleh ulama Syiah, iaitu Sayyid Jazairi, dalam kitab yang berjudul Al-Anwar Nu'maniyah Ba'nul Fiqh Fatil Anwar, jilid yang kedua, pusulat 238. Dalam kitab ini mereka mendakwa, tentunya kami Syiah Rafidhah tidak pernah sepakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah kata Nabi dan tentang imam. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Tuhan kami adalah Nabi Muhammad dan Khalifah setelahnya Abu Bakar Siddiq. Kami Rafidhah tidak beriman pada Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah setelahnya Abu Bakar Siddiq. Maknanya Syiah Rafidhah menolak ijma' ulama, yang mana ijma' di kalangan sahabat telah memilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama lepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu alaihim ajma'in. Golongan Syiah juga menghina Ka'bah dan Makkah. Bila mana mereka melakukan perbandingan di antara kesucian tanah Karbala dengan kesucian
Kaabah dan Mekah, mereka mendakwa Karbala lebih suci daripada Makkah dan Kaabah. Nah, mereka bawa riwayat-riwayat yang banyak dalam membicarakan hal ini. Bagaimana yang disebutkan dalam kitab Asal Syiah karya Syekh Muhammad bin Hasan Hur Al-Abili. Syekh Muhammad bin Hasan Al-Hur Al-Abili ini antara tokoh Syiah yang mewajibkan Syiah solat Jumaat. Lalu dia dihantam oleh ulama-ulama Syiah yang lain yang mengatakan bahawa solat Jumaat di kalangan Syiah sunat saja, tidak wajib. Tuan-tuan hadirin, dalam kitab Wasal Syiah ini mereka mendakwa bahawa tanah yang paling suci ialah tanah Karbala. Justru umat Islam yang melakukan haji dan umrah ke Mekah dan Kaabah itu sebenarnya tertipu dengan musuh kesucian Mekah dan Kaabah. Dan dia bawa riwayat di akhirat nanti Allah akan panggil roh Kaabah dan Karbala dipersoalkan oleh Allah. Mengapa roh Kaabah dan Mekah itu begitu takabur dengan Karbala, sedangkan tanah Karbala lebih suci daripada Kaabah dan Mekah? Maka diberitakan bahawa roh Kaabah dan Mekah tak dapat menjawab persoalan daripada Allah, lalu Allah tidak berperhati dengan keadaan itu dan akhirnya mencampakkan roh Kaabah dan Mekah ke dalam neraka. Ini merupakan satu elemen dari golongan Syiah untuk menghina Syiah Islam. Syiahnya dikering, tuan-tuan. Saya dah banyak kali berdebat dengan bapak Syiah. Syiahnya dikering, ajarkan kering, kalau ada kering. Betul. Mereka mudah menghina Syiah Islam secara sembrono. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Pada sesiapa yang memuliakan bukti-bukti tanda kuasa Allah, itu manifestasi hati yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang mencela tanda kebesaran Allah, itu manifestasi hati yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi boleh kita katakan Syiah yang dikritik karena tidak bertakwa kepada Allah, membicarakan soal-soal Syiah Islam itu sendiri. Ini keterangan daripada kitab Syiah Masyarakat Syumus Suduriyah fi Ahdiyatil Mazhab Al-Akhbariyah yang dikarang Al-Alama Al-Hujjah Sayyid Alawi Sayyid Alawi Ali Abdul Jabbar Al-Musawi Al-Bahran. Saya terjemahkan secara spontan. Walhasil fal akhbar an tariq al-ahli bait aidan katsira illa takun mutawatiratan ala al-Qur'an alladhi ba'idina laysa huwa al-Qur'an bi tamami kama anzala Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal minhu ma huwa khilafu ma anzala Allah wa minhu ma huwa muharraf wa mughayyiran wa annahu qad udifa minhu asya'a katsira minha ismu Ali fi katsir min al-mawaqif wa minha lafzah ana Ali Muhammad wa minha asma' al-munafiqin wa minha ghairi dzalik. Hasilnya berdasarkan riwayat-riwayat banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kepada kita, walaupun tak berstatus mutawatir, membuktikan kepada kita bahawasanya Quran yang ada dalam kita pada hari ini bukanlah Quran yang original bagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan Quran yang ada pada hari ini bertentangan dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Bahkan ada unsur yang telah diseleweng, diubah, ditambah dan dibuang nama-nama individu tertentu dalam banyak tempat, antaranya nama Sayyidina Ali, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama golongan munafik. Tengok daripada kita Syiah ataupun Syiah asli mempertikaikan kesucian Al-Quran. Kita nak kata isu Syiah ni hingusan kan? Isu Syiah ni politik kan? Isu Syiah ni sementara kan? Kita boleh kompromi kan? Dengan orang yang mengaku Islam tapi mempertikaikan kesucian Al-Quran. Boleh kompromi kan? Boleh? Hello? Kita berdamai dah. Hello? Gaduh-gaduh apa? Hello. Siapa pusat tapi hendak kata bahasa Syiah apa? Ada masalah tidak lah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat tidak tak mana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat tidak tak mana. Tauhid lafzi, tauhid maknawi. Himpunan saya himpunan daripada Quran dan hadis banyak menjelaskan kepada kita. Mempertikaikan Quran, engkau pada Quran, mempersedekahkan hukum kafir murtad, keluar daripada Islam. Mati tak perlu di kapan, di sembahyang, di tanah persuburan Islam. Di tanah kat mana Ustaz? Tanah kat jagat Cina. Kalau Cina setuju. Allah Rabbi la ilaha illallah. Isu ni bukan isu domestik. Bukan
bukan isu kepartian, bukan isu Hindu, saya isu antarabangsa. Di Mesir pun sama juga. Profesor Dr. Syamah Mayyib, Syekhul Azhar sekarang, dalam 3 tahun lepas, ketika dia menyampaikan ucapan perasmian sempena musabaqah tilawah Quran di Kaihar Mesir, dia kata tidak wujud Quran Sunni, Quran Syiah, tidak wujud sama sekali. Antara Quran Sunni dan Quran Syiah. Barang sesiapa yang mendakwa wujudnya Quran Sunni, Quran Syiah,